Saingan tiga penjuru di kedua-dua kerusi PRK. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Malan Pahang. Setakat 7 malam, 499 penduduk masih ditempatkan di 4 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS Kampung Baru Sungai Cedong menempatkan penduduk terjejas paling ramai iaitu 252 orang. PPS SK Kuala Sentul pula menempatkan 242 orang, Surau Kampung Bintang 3 orang dan Balai Raya Kampung Bak-Bak 2 orang. Mereka tumpang berteduh di PPS terlibat selepas kediaman mereka dinaki air petang semalam. 4 lelaki direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung kematian seorang lelaki yang dipercayai dibelasah kerana menceroboh sebuah rumah. Perintah reman dikeluarkan Majlis Tuan Ahmad Syafiq Aizat Nazri pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Baru Asisten Komisioner Muhammad Rosdi Daud berkata tangkapan dibuat sesulang kematian mangsa 24 Ogos lalu. Terdahulu lelaki yang meninggal dunia dikatakan telah menceroboh sebuah rumah di Kampung Beluka sekitar jam 3 pagi pada 20 Ogos lepas. Namun ketika sedang mengumpil tingkap rumah, tindakannya itu disedari pemilik rumah dan dia bertindak melarikan diri sebelum ditangkap dengan bantuan penduduk kampung. Sewaktu ditangkap, mangsa yang juga suspek bertindak agresif dengan mengeluarkan senjata pisau dan berlaku pergelutan dengan penduduk kampung. Suspek telah pun dibelasah sehingga mengalami kecederaan di bahagian muka dan kepala. Telah dikejarkan ke Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian untuk menerima rawatan sebelum meninggal dunia pada 24 Ogos lepas. 4 individu berusia 30-an hingga 50-an direman bermula hari ini hingga 1 September depan. 10 motosikal disita dalam op bersepadu di Jalan Bukit Mok Chun, Kodiang, Kedah. Operasi dilakukan susulan aduan berkaitan aktiviti sekumpulan remaja yang berkumpul beramai-ramai dan menunggang motosikal secara berbahaya. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu Superintendent Rodzi Abu Hassan berkata ketika operasi dilakukan remaja berkenaan termasuk sebahagian besar daripadanya yang tidak memakai topik keledar cuba melarikan diri. Namun kesemua mereka berjaya ditahan selepas lokasi tersebut ditutup. 124 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Antaranya tidak memiliki lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh dan ubah suai motosikal. Kempen Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram Johor bermula. Kedua-dua kerusi menyaksikan saingan 3 penjuru. PRK Parlimen Pulai menyaksikan pertembungan antara Pakatan Harapan PH, Perikatan Nasional PN dan seorang calon bebas. PH diwakili bekas Speaker Dun Johor, Syuhaizan Khayat dan PN mempertaruhkan calonnya Zulkifli Jaafar, manakala Samsudin Muhammad Fauzi bertanding sebagai calon bebas. Sementara itu, 3 calon diumumkan layak bertanding PRK Dun Simpang Jeram iaitu calon PH Insinyur Nazri Abdul Rahman, calon PN Dr. Muhammad Mazi Yahya dan calon bebas S. Jagannathan. Berdasarkan daftar pemilih SPR, Parlimen Pulai mempunyai 166,653 pemilih manakala Dewan Negeri Simpang Jeram 40,379 orang. Kemenangan kerajaan perpaduan pada PRK Pulai dan Simpang Jeram penting bagi mengekalkan Johor sebagai deposit tetap kepada kerajaan sedia ada. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga pengurusi Barisan Nasional berkata perkara itu membolehkan kebajikan rakyat pelbagai kaum di negeri itu terus terbela. Kita mesti banjirkan bahawa kerajaan perpaduan di antara BN dan PH ini akan membanjiri seluruh negeri Johor sebagai negeri perpaduan paling kuat di negara kita ini.
Beliau berucap pada majlis perjumpaan dengan jentera BN Dewan Negeri Simpang Jeram. Turut hadir Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi dan calon PH bagi kerusi itu Insinyur Nazri Abdul Rahman. Teguran Perdana Menteri supaya penyaluran bantuan kerajaan tidak menggunakan nama parti politik merupakan tindakan tepat. Justru ia perlu dipatuhi semua pihak tanpa mengira parti yang diwakili. Memang teguran daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang tepat. Ini merupakan peruntukan kerajaan, bukannya wang daripada individu ataupun wang daripada parti. Jadi peruntukan kerajaan kita mesti salurkan mengikut peruntukan kerajaan lah. Jadi peruntukan kerajaan hanya ada satu lambang, iaitu Jabatan Negara. Dakwaan bahawa Kementerian Dalam Negeri dalam proses beri kerakyatan Malaysia secara besar-besaran kepada warga asing tidak benar. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan ia tomahan yang boleh beri persepsi buruk terhadap usaha pihaknya selesaikan isu kewarganegaraan. Jadi inilah yang sedang kami lakukan. Dan bukan mudah kerana isu kewarganegaraan isu yang sangat sensitif. Tapi saya menepis sama sekali tomahan yang menyebut bahawa ini adalah proses pemberian warga negara besar-besaran kepada warga asing, terutama daripada negara China. Setakat ini, KDN terima lebih 140,000 permohonan kewarganegaraan, 9,000 daripadanya telah diproses termasuk permohonan yang diluluskan. Permohonan kewarganegaraan membabitkan rakyat Malaysia akan diselesaikan terlebih dahulu. Kedutaan Besar Malaysia di Baghdad, Iraq akan dibuka semula. Ia ditutup sejak 2 dekad yang lalu susulan pergolakan politik di Iraq. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata keputusan Kabinet Malaysia itu telah disampaikan kepada kerajaan Iraq semasa lawatan rasmi 3 hari beliau ke Iraq mulai Rabu. Lawatan bersejarah itu merupakan yang pertama membabitkan Menteri Malaysia ke Iraq selepas 20 tahun. Datuk Seri Dr. Zamri optimis pengoperasian semula akan buka lebih banyak peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang. Juga permulaan untuk Malaysia berperanan sebagai negara proaktif dalam hubungan antarabangsa terutama di Asia Barat. Gaji minimum RM1,500 dikekalkan di bawah dasar sistem gaji progresif yang akan diperkenalkan oleh kerajaan. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata sistem gaji progresif dilihat paling relevan untuk dilaksanakan di negara ini berikutan berupaya meningkatkan produktiviti pekerja dan menguntungkan majikan. Apabila kita melaksanakan ini, kita lihat ia akan membantu majikan meningkatkan produktiviti. Pada masa yang sama, mereka yang mempunyai kelayakan, kemahiran tertentu akan dibayar dengan gaji yang setimpal. So, win-win situation lah untuk kedua-dua pihak. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas program Dialog Perburuhan di Kuching. Dalam sidang media yang sama, beliau berkata cadangan penggubalan Akta Iklan Gaji agar majikan lebih tulus dengan mewajibkan mereka meletakkan tangga gaji dalam iklan pekerjaan yang ditawarkan akan diteliti. Sebelum ini, majikan tidak wajib berbuat demikian. Kerajaan terus komited untuk menyelesaikan setiap masalah asas masyarakat orang asli termasuk dalam isu tanah rizab masa terdekat. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata perbincangan dengan pihak berkuasa tentang hal tersebut telah diadakan. Tanah rizab orang asli ni yang tu kita akan bawa ke, sebab dia melibatkan beberapa pihak termasuk JAKWA, termasuk juga kerajaan negeri, pihak berkuasa negeri. So yang ni saya nak kita nak jadikan salah satu kita nak bawa ke perhatian Majlis Tanah Negara sebab that is the best forum. PM ada di situ, MB, ketua-ketua menteri semua ada di situ, so that perkara ini boleh dibincangkan dan kita dapat lihat secara menyeluruh tentang cabaran-cabaran yang berkaitan dengan tanah rizab orang asli lah, dan juga daripada sudut soal perhutanan dan rizab yang sebab dia banyak ada pertindihan yang berlaku di situ. Beliau ditemui pemberita selepas persidangan tanah orang asli kali ke-12 di Petaling Jaya, Selangor. Pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi tidak harus dijadikan polemik.
Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, modul tersebut disasar kepada guru dan murid beragama Islam sahaja. Pihaknya menyokong penuh modul yang dilaksana Kementerian Pendidikan KPM itu. Ia dapat terapkan semangat ihsan dan memperkasa pemahaman agama dalam kalangan kelompok sasar. Semalam KPM nyatakan program rintis modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi itu akan dilaksana di 61 sekolah menengah kebangsaan agama dan 228 sekolah agama bantuan kerajaan seluruh negara. Bagi memeriahkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan diadakan pada 30 Ogos 2023 hari Rabu pukul 2 petang di Dewan Plenary Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Majlis ini bertujuan menzahirkan rasa cinta kepada negara serta menyemarakkan penghayatan kemerdekaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Majlis ini juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk kita kekal bersatu mendukung semangat perpaduan Malaysia Madani. Amanat perdana ini juga boleh ditonton secara langsung di stesen televisyen tempatan. Selamat Hari Kebangsaan 2023. Tekad perpaduan, penuhi harapan. Masa giliran berita tengah malam, Barisan Jemaah Menteri dijadual memakai pakaian batik ketika sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada Khamis ini. Bagi memerankan lagi suasana, orang ramai turut galak melakukan perkara serupa. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, pemakaian bukan sahaja bertujuan memeriahkan acara sambutan, malah ia juga bukti sokongan padu kepada industri batik tempatan. Kita ingin ketengahkan dan utamakan baju batik dan fashion batik kerana ini semestinya menjadi kebanggaan untuk rakyat Malaysia. Masa yang sama, batik yang kita gunakan untuk Hari Kebangsaan tahun ini dia agak unik kerana pakai teknik clay yang sebenarnya telah dicipta ataupun diinovasi. Beliau ditemui selepas meninjau raptai pertama acara perayaan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan memulakan latihan penerbangan taktikal secara rendah bagi persiapan sambutan Hari Kebangsaan bermula esok hingga 31 Ogos ini. TUDM dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan pasukan itu telah dipertanggungjawabkan bagi mengetahui acara melibatkan segmen udara dan persembahan udara. Ia melibatkan pesawat milik TUDM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM daripada pelbagai kategori seperti pesawat pejuang, pengangkut dan helikopter. Sepanjang latihan berlangsung, pesawat-pesawat tentera dan pasukan keselamatan akan melaksanakan penerbangan taktikal secara rendah di kawasan-kawasan tertentu, khususnya di sekitar ruang udara Putrajaya dan Selangor. Orang ramai diingatkan agar tidak cemas dan risau sekiranya melihat pesawat-pesawat tentera khususnya pesawat TUDM dan ATM serta pasukan keselamatan lain terbang rendah di sepanjang tempoh latihan dilaksanakan. Sempena menyambut Hari Kebangsaan kali ke-66, komuniti rakyat Malaysia yang bermustatin di Doha, Qatar mengadakan program Kayuhan Merdeka. Program anjuran komuniti basikal rakyat Malaysia di Qatar MQCC itu mendapat sokongan Kedutaan Besar Malaysia di Qatar. Acara pelepasan dilakukan oleh Duta Besar Malaysia ke Qatar, Zamshari Shahran. Program kayuhan dimulakan pada awal pagi disebabkan cuaca panas di Qatar ketika ini. Seramai 40 orang peserta memulakan kayuhan di Olympic Cycling Track yang merupakan pemegang rekod Guinness laluan berbasikal berterusan khusus paling panjang di dunia dengan jarak laluan 66 km pergi dan balik. Track ini bermula dari Doha melalui Stadium Lusail iaitu lokasi Perang Akhir Perang Dunia 2022 sehingga ke Stadium Al-Bayt. Antara tujuan program adalah mengekalkan tradisi sambutan kemerdekaan di luar negara serta menjalin hubungan erat komuniti Malaysia dengan pihak Kedutaan Besar Malaysia di Qatar. Hari Merdeka, hari ke-66 dari Doha, Qatar. Merdeka! Merdeka!
Penganjuran Pharma Fest di Terengganu dijangka memberi manfaat kepada 200,000 pengunjung setempat. Selain 69 reruai, pelbagai jualan industri makanan asas tani dan makanan tradisional turut ditawarkan pada harga rendah iaitu 500 jenis tanaman orkid. Pengurusi Pharma Aminuddin Zulkifli berkata RM600,000 hasil jualan disasar dalam tempoh 5 hari penganjurannya di KTCC Mall Kuala Terengganu. Menerusinya, ia turut memberi manfaat kepada usahawan melalui proses padanan perniagaan dari luar negara termasuk dari Kemboja dan Hong Kong. Dan kali ini kita insist kepada B2B lah. Kalau boleh bukan sekadar jualan, bukan sekadar berdagang, tetapi pertemuan antara ejen-ejen perniagaan. Businessman. Kita melibatkan negara Hong Kong dengan Kemboja. So business matching, insyaAllah wakil ejen jualan daripada Hong Kong dan Kemboja juga difahamkan akan come over 28 dan 29 nanti insyaAllah akan come over dan akan datang kemari kan. Akan datang kemari dan saya rasa peluang ini perlu diambil oleh semua usahawan-usahawan yang ada. Terengganu adalah negeri kelima penganjuran program. Hasil jualan terkumpul pada penganjuran 4 negeri sebelum ini mencecah RM5 juta. Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM di kawasan seluas kira-kira 30 hektar di Macap Alor Gajah akan dibuka selewatnya hujung tahun ini. Esko Kemanja Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dr. Muhammad Ahmad Saleh berkata, projek itu bertujuan menggalakkan aktiviti pertanian dan pengeluaran makanan berskala besar menggunakan teknologi terkini. Menurutnya, pembukaan kawasan itu dijangka akan memanfaatkan kira-kira 1,000 penyertaan. InsyaAllah kita tunggu pada bajet yang ada. Setakat ni bajet yang diluluskan, Alhamdulillah Melaka dah ada 2 TKPM di Melaka ni. Jadi kita lepas habis di Macap, kalau ada tempat-tempat yang lain yang kita boleh bangunkan insyaAllah. Dan pada masa sama, kita ni ada ZIA, Zone Industri Aquaculture. ZIA ni ada lagi kekosongan yang banyak yang kita boleh buat dekat dalam Melaka ni. Sebelum ini, TPKM seluas 10 hektar telah dibuka di Selandar Jasin. Kira-kira RM2 juta telah dibelanjakan Jabatan Perikanan bagi melaksanakan program My Agripreneur Perikanan MyAP dan My Community Perikanan MyKP pada tahun ini. Ia memberi manfaat kepada kira-kira 700 penerima di seluruh negara. Tahun ini di bawah RP3 di bawah rancangan Malaysia ke-12 ini, Jabatan Perikanan telah membelanjakan hampir 2 juta untuk 2 komuniti inilah, iaitu MyKP dan juga MyAP di seluruh negara. Bantuan ini dalam pelbagai bentuk berasaskan keperluan yang dipohon oleh kumpulan MyAP dan juga MyKP tersebut. Jadi ini seluruh negara lah. Beliau ditemui ketika merasmikan Karnival Usahawan My Agripreneur Perikanan MyAP dan MyKP Zon Selatan di Aikro. Tambahnya, semua usahawan ini akan diberikan bimbingan di bawah sistem penyampaian dan khidmat sokongan pengembangan bagi memastikan peningkatan produktiviti. Sokongan ibu bapa penting supaya agenda kecemerlangan yang dibawa oleh pihak sekolah dilaksana dengan baik. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG menjadi platform terbaik buat ibu bapa menunjukkan komitmen dalam membincangkan masalah berbangkit. Ibu bapa tidak boleh lari dari peranan mereka sebagai ibu bapa dan juga jangan lupa peranan mereka untuk sama-sama berada di sekolah, menyumbang kepada sekolah dalam kita memastikan bahawa sekolah dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah dan mereka penting bagi mereka juga dapat memberikan sumbangan bukan sahaja tenaga tetapi wang ringgit yang telah diharap akan dapat membantu menyegerakan lagi peningkatan dan kecemerlangan sekolah ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Hari Kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Port Dickson. Beliau yang juga ahli Parlimen Port Dickson turut memandang serius fasiliti di sekolah itu yang dilaporkan uzur dan perlu ditambah baik. Selepas Zon Utara dan Zon Selatan, uji bakat bintang RTM BRTM 2024
Zon Timur kini berada di Kuantan. Setelah berehat 5 tahun, pertandingan nyanyam paling lama di negara ini kembali dianjurkan dengan syarat permintaan yang lebih mencabar, iaitu tidak terhad kepada peserta amatur. Kita buka kepada, tadi saya dah katakan, buka kepada 15 hingga 25 tahun tapi tidak terhad kepada amatur sahaja. Seperti mana kita tahu, ada juga adik-adik kita, BBNU yang mungkin dah keluar dengan single pertama, kedua, mereka juga kita alu-alukan untuk menyertai bintang RTM. Jadi ini adalah keistimewaan, kelebihan dan juga sebenarnya satu cabaran juga untuk mereka yang sudah mungkin berada dalam industri seni kerana kita tak buka dia terhad kepada amatur saja. Dan uji bakat bintang RTM Zon Timur berlangsung selama 2 hari, 26 hingga 27 Ogos ini. Bermula daripada 9 pagi hingga 6 petang bertempat di Komplek Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, RTM Pahang, Kuantan. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pebarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Perkembangan sukan dimulakan dengan bola sepak kejohanan AFFB 23. Skuad Harimau Muda terlepas pihak gangsa selepas tewas pada penentuan tempat ketiga dan keempat kepada tuan rumah Thailand. Thailand menang tipis menerusi sebagai penalti 4-3. Pada aksi di Stadium Rayong Provincial itu menyaksikan permainan diheret sehingga ke set penentuan penalti selepas Malaysia dan Thailand terikat seri tanpa jaringan. 3 jaringan penalti Harimau Muda diledak Fergus Tierney, Alif Izwan dan V. Ruben Tiren. Manakala cubaan Syahir Bashah dan Abu Khalil tidak melepasi gawang. Ia sekaligus kemenangan berpihak kepada skuad Gajah Perang yang berjaya menembusi gol Malaysia sebanyak 4 kali melalui Tanison Paibo Kichron, Patara Soimalai, Songchai Tongcham dan Chaudit Wan Prapau. Harimau Muda kenal ia Leverasan terpaksa akur mengakhiri kejohanan di tempat keempat. Sementara itu, gelaran juara edisi AFFB 23 yang keempat menjadi milik Vietnam yang berjaya mengatasi Indonesia melalui sepakan penentuan penalti 6-5. Berikut keputusan Liga Super melibatkan pertembungan 6 pasukan. Saksikan. Masih lagi mengenai Liga Super, pengendali Perak FC Yusri Cik Lah mengakui pasukannya berdepan tugas getir apabila bakal melayang kunjungan KL City FC bagi aksi di Stadium Perak Ipoh malam esok. Ini berikutan skuad The City Boys mempunyai lebih ramai pemain berkaliber yang mampu menafikan peluang Perak untuk mengutip 3 mata berharga di laman sendiri. KL City disifatkan pasukan yang liat dan sukar untuk ditewaskan jika mereka berada dalam kondisi terbaik. Namun Yusri percaya dengan komitmen dan kesungguhan ditonjolkan pemain dalam beberapa perlawanan semua ini, skuadnya akan menampilkan persembahan berkualiti untuk menyaingi KL City. Mengulas mengenai persiapan pasukan, beliau berkata semua tonggak import bebas daripada sebarang kecederaan dan bersedia untuk diturunkan dalam perlawanan tersebut. Pemain import Sunday Afolabi turut dilaporkan kembali pulih selepas mengalami kecederaan di kepala. Selepas mengharungi 20 perlawanan, skuad The Boss Gauros kini berada di kedudukan ke-11 mengutip 16 mata. Manakala KL City pula di tempat ke-7 dengan 28 mata. Kementerian Belia dan Sukan menyalurkan peruntukan RM30,000 kepada Persatuan Sukan Staking Malaysia. Peruntukan bagi menganjurkan pertandingan di peringkat akar umbi sekaligus menjukir bakat baharu yang mampu menggalas cabaran negara di peringkat antarabangsa.
Menterinya Hanayo berkata kejayaan persatuan berkenaan melahirkan beberapa pemain bertaraf antarabangsa yang mampu menjadi pemegang rekod dunia seharusnya menjadi inspirasi buat golongan muda. Beliau turut menggalakkan warga emas untuk terlibat sama dalam sukan berkenaan bagi mengekalkan gaya hidup sihat tanpa perlu mengeluarkan perbelanjaan yang besar. Sementara itu, Hanayo turut memaklumkan geram padanan berjumlah RM22,000 disalurkan untuk kejohanan terbuka Staycation 2023 yang bakal berlangsung hari ini dan esok. Ia menarik 460 penyertaan termasuk peserta dari Singapura dan China. Ini pula perkembangan Liga Pro Saudi. Bintang kebangsaan Portugal Cristiano Ronaldo meledak hat-trick dalam penampilan pertamanya musim ini sekaligus membantu kelabnya membelasah Al-Fatih 5-0. Pemain berusia 38 tahun itu terlepas dua perlawanan sebelum ini akibat kecederaan. Ronaldo meledak hat-trick masing-masing pada minit ke-38, 55 dan masa kecederaan babak kedua. Bekas penyerang Liverpool Sadio Mane turut berada dalam senarai penjaring dengan menyumbat 2 gol iaitu minit ke-27 dan 81. Benteng pertahanan Al Nassr yang diperkuat bekas pemain Manchester City, Aymeric Laporte turut cemerlang menghalang gawang daripada diborosi. Kemenangan ini membolehkan Al Nassr naik di kedudukan ke-10 Liga dengan mengumpul 3 mata. Tamasya sukan terulung di benua Asia kini bakal beraksi. Satu hati dengan semangat kesukanan, perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Bagi memeriahkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan diadakan pada 30 Ogos 2023 hari Rabu pukul 2 petang di Dewan Plenary Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Majlis ini bertujuan menzahirkan rasa cinta kepada negara serta menyemarakkan penghayatan kemerdekaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Majlis ini juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk kita kekal bersatu mendukung semangat perpaduan Malaysia Madani. Amanat perdana ini juga boleh ditonton secara langsung di stesen televisyen tempatan. Selamat Hari Kebangsaan 2023. Tekad perpaduan, penuhi harapan. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Nazif Fahmi Syukri, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.